Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Sesi soal jawab di dalam Dewan Rakyat sebentar tadi, sahabat-sahabat semua. Menarik untuk saya kongsikan apabila ahli parlimen daripada PAS Hulu Terengganu ini bertanya berkaitan dengan banjir yang berlaku ya di negeri yang dipimpin oleh kerajaan PAS ini. Jadi soalnya adalah apa pula yang PAS buat ya menjadi kerajaan? Apa pula yang tugas mereka sebagai ahli parlimen? Adakah hanya tahu untuk mempersoalkan? Adakah hanya tahu untuk menyalahkan pihak-pihak lain dan sebagainya? Itu antara persoalan yang menarik ya untuk kita fikirkan bersama sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, saya membawakan Anda untuk mendengar jawaban daripada YB Menteri, YB Akmal. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti dan juga tonton video ini bersama-sama, sahabat-sahabatku. Kerana pembetung bulat ummah kerana muafakat. Saya harap soalan saya pagi ini ada untung. Minta Menteri jawab soalan nombor 4. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Sri Speaker, terima kasih Yang Berhormat Kuala Terengganu. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Kementerian Petra melalui Jabatan Pengairan dan Saliran JPS telah mengambil pendekatan struktur dan bukan struktur untuk mengatasi masalah banjir di Kuala Terengganu. Pada tahun 2024, sebanyak 5 kolam dirancang untuk diselenggara dengan anggaran kos RM240,000. Manakala untuk pendekatan bukan struktur, JPS telah menyiapkan kajian pelan induk saliran mesra alam ataupun lebih dikenali sebagai PISMA untuk daerah Kuala Terengganu dan Kuala Nerus Terengganu pada tahun 2019. Sebagai makluman, Mesyuarat Majlis Perancang Fizikal Negara ataupun MPFN kali ke-41 pada 17 April 2023 bersetuju dengan keperluan pemakaian dan pelaksanaan PISMA dalam pembangunan tanah kepada semua pihak berkuasa negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT. PISMA dijadikan panduan dan rujukan PBT, pemaju dan lain-lain pihak berkaitan untuk menaik taraf, membina sistem saliran serta merancang pembangunan masa hadapan yang lebih terancang, sistematik dan mapan bagi mengurangkan risiko banjir kilat dan mengawal pencemaran akibat pembangunan. JPS juga sedang melaksanakan kajian pelan induk Tempatan Banjir Lembangan Sungai Terengganu, Terengganu. Output utama kajian ini adalah peta hazard banjir dan peta risiko banjir bagi lembangan Sungai Terengganu yang dijangka siap pada tahun 2025. Projek pemeliharaan muara Sungai Ibai, Kuala Terengganu sedang dalam pelaksanaan bermula pada 24 Julai 2023 dan dijangka siap pada 23 November 2025 dengan kos kontrak sebanyak RM24 juta. Sejumlah RM6.7 juta telah diperuntukkan pada tahun 2023 untuk negeri Terengganu bagi menjalankan kerja penggalian sungai dan kerja yang berkaitan di bawah program pemeliharaan sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Manakala pada tahun 2024, sejumlah RM200,000 telah diperuntukkan di bawah program pemeliharaan sungai bagi mengurangkan risiko banjir dan disalurkan kepada kawasan Parlimen Kuala Terengganu. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Kuala Terengganu, silakan. Tan Sri Yang Di-Pertua, yang ini berhubung dengan keadaan banjir sekitar Kubang Parit, Kuala Terengganu. Saya dimaklumkan ini berlaku kerana projek Tempatan Banjir Gong Kiat Fasa 2 belum dilaksanakan. Dan ada cadangan projek menaik taraf sistem saliran ini bertajuk projek sistem saliran mesra alam di Kampung Kubang Parit, Kuala Terengganu. Harap Menteri boleh maklumkan berhubung pelaksanaan perkara ini dan juga apa sebenarnya jalan penyelesaian bagi masalah banjir yang dikenal pasti di Taman Alam Manda, Jalan Tukuku. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih pada Kuala Terengganu soalan yang spesifik. Jadi untuk bagi projek Tempatan Banjir Gong Kiat Fasa 2 untuk di peringkat kami, projek itu telah dimohon sebagai projek saliran mesra alam Kubang Parit Kuala Terengganu untuk dimasukkan dalam RP5 RMK ke-12. Jadi itu bergantung kepada agensi yang seterusnya.
Cuma pada masa yang sama, dalam kita menguruskan keadaan banjir kilat, yang ini memang kita perlukan bantuan semua pihak lah. Jadi kalau nak letak semuanya di bahu JPS pun, maksudnya kita sebenarnya kena cari jalan yang lebih menyeluruh. Jadi sebab itu, untuk urusan bagi mengatasi masalah banjir kilat, kita juga cadangkan agar pihak negeri mengenakan caruman parit, iaitu caruman peparitan ataupun dikenali juga sebagai sumbangan peparitan adalah bayaran yang dikenakan oleh kerajaan negeri kepada setiap pemajuan tanah ataupun pelupusan secara pemberikan tanah dan mengubah syarat tanah bagi tujuan perumahan, perdagangan dan perindustri oleh pemaju. Jadi sebenarnya ini banyak negeri yang telah menggunakan pakai kaedah ini. Jadi kami cadangkan jugalah kepada kerajaan Terengganu untuk mempertimbangkan perkara ini kerana kejadian banjir kilat ini juga banyak disebabkan oleh pembangunan di kawasan sekitarnya. Jadi terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Sila Batu Pahat. Terima kasih Tan Sri Speaker. Mohon penjelasan pada Tuan Menteri mengenai PISMA ni. Adakah kerajaan cadang untuk wujudkan PISMA di mana-mana daerah yang belum mempunyai PISMA dan yang iaitu daerah yang sering menghadapi banjir? Jika ada, berapa banyak atau daerah yang bakal melaksanakan PISMA ni? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Seperti dalam jawapan asal yang saya bacakan tadi, iaitu untuk tujuan kita menguruskan terutamanya di kawasan bandar ataupun bandaraya, memang rujukan PISMA ni adalah penting sebab dokumen itu dia akan mempericikan dan juga membantu kerajaan negeri, kerajaan tempatan untuk merangka infrastruktur sadiran yang lebih terancang bagi mengurangkan risiko banjir kilat. Jadi yang ini sememangnya kita melihat daripada keperluan di bandar-bandar utama lah, kerana bila berlaku pembangunan maka perkara itu mengubah keperluan dari segi menguruskan infrastruktur sadiran tadilah. Jadi sebab itu kalau dirujuk seperti mana jawapan asal saya untuk soalan Kuala Terengganu, memang perancangan itu berpandukan kepada PISMA. Jadi bila ada PISMA itu, maka untuk merancang projek-projek seterusnya, semua pihak yang berkenaan, contohnya kalau isu peparitan sebenarnya di bawah kuasa ataupun kawalan pihak berkuasa tempatan PBT, tapi mereka juga memerlukan rujukan yang samalah untuk supaya parit dan sungai itu ada kesinambungan dari segi mengalirkan air untuk keluar ke sungai dengan lebih segera. Jadi yang itu memang ada perancangan, tetapi kita akan melihat dari bandar ke bandar lah. Sama ada Batu Pahat dah ada ataupun ingin mengumpulkan, saya akan bawa kepada peringkat kementerian. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Baik, saya jemput. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia jawapan padu, jawapan bernas, singkat tapi ya semuanya terus menjawab kepada persoalan-persoalan. Ya, dan seperti mana yang saya katakan sahabat semua, kebanyakan banjir ini berlaku bukan saja di negeri-negeri yang ditadbir dalam kerajaan perpaduan, tapi juga khususnya kerajaan negeri yang ditadbir oleh Patipas. Dan selama ini ya kita nampak seringkali setiap tahun berulang dan sebagainya. Namun satu persoalan yang menjadi tanda tanya kita adalah apa usaha kerajaan PAS seperti di Kelantan, Terengganu, negeri-negeri lain, yang apa yang mereka lakukan ya untuk menangani masalah ini sebenarnya. Jadi kalau kita lihat sehingga ke hari ini ya sepertinya tidak ada apa-apa sahabat semua. Mereka masih mengharapkan ihsan daripada kerajaan persekutuan, bantuan dan sebagainya. Jadi kita harapkan kalau kerajaan PAS seperti Terengganu, Kelantan ini mahu menjadi kerajaan yang baik, ya berusaha sikit ya, jangan menjadi kerajaan yang gagal. Jangan hanya mengharapkan ihsan daripada kerajaan persekutuan. Yang tidak dinafikan itu juga salah satu dari tanggungjawab daripada kerajaan persekutuan, tetapi ia adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya menunggu daripada kerajaan persekutuan, tetapi juga kerajaan negeri harus melakukan sesuatu dalam menangani isu banjir ini. Itu dia. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera.
Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.